Okay, hai, Assalamualaikum. Bertemu saya lagi Taufik Ibrahim dalam Live at PSN. Tapi kali ini segmen kita adalah 360 Science Tour. Hari ini saya nak membawa anda menerokai Pusat Sains Negara Kuala Lumpur. Pasti menarik bukan? Lagi satu saya nak tunjukkan kepada anda semua. Sekarang saya berdiri di bawah Ekodom. Kalau anda semua berkesempatan untuk datang ke Pusat Sains Negara, dekat dalam Ekodom ni, bila anda berada di bawah Ekodom, suara anda akan automatically bergema. Okey, jom ikut saya. Okey, untuk mengetahui anda semua, Pusat Sains Negara belum dibuka lagi. Tetapi kalau nak masuk ke Pusat Sains Negara, kita perlu mengikuti SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jom. Sebelum masuk ke Pusat Sains Negara, anda perlu, sekarang suhu saya pada 35. Dan juga kalau suhu anda melebihi 37.5, anda automatically tidak boleh masuk ke premis kami. Dan jangan lupa kita gunakan hand sanitizer. Dan juga kita gunakan mask. Tapi sebelum kita masuk ke Pusat Sains Negara, pastinya kita perlu beli tiket dulu. Okey, jom. Kalau nak tahu berapa harga tiket, kita tanya mereka. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang. Selamat datang. Okey, saya nak tahu berapa harga tiket yang PSN Negara, Pusat Sains Negara tawarkan. Okey, untuk rasa harga tiket seorang RM6, manakala untuk kanak-kanak seorang RM3. Untuk yang berumur 6 tahun dan ke bawah dan juga OKU, kemasukan adalah percuma. Wah, murahnya. Dan saya tengok dekat sini ada pameran bertema Survivor Bunker. Berapa harga masuk Survivor Bunker? Okey, untuk dewasa RM4, untuk kanak-kanak RM2. Yang untuk 6 tahun ke bawah tidak dibenarkan masuk. Wow, murahnya dan sangat berbaloi-baloi. Okey, saya nak tiket dewasa satu. Okey. Sangat murah kan? Okey, terima kasih. Sekarang saya dah dapat tiket saya. Jom. Okey, untuk mengetahui anda, sekarang kita berada di Aquarium Air Tawar. Sebelum anda nak masuk ke Pusat Sains Negara, anda akan melalui Aquarium Ikan Air Tawar Freshwater Fish Aqua. Dekat dalam ni, kalau anda nak tahu, terowong ini merupakan terowong pertama di Asia Tenggara dan mencatat Malaysia Book of Record. Dan di dalam semua aquarium ni ada terdapat 300 ekor ikan dan juga 18 spesies yang berada dekat dalam ni. Menarik bukan? Sekarang anda boleh saksikan diver kita menyelam untuk membagi makan ikan. Tapi untuk pengetahuan anda, sesi menyelam tidak akan diadakan sepanjang PKPP ni. Tapi kalau anda nak tengok, ianya akan diadakan setiap hujung minggu pada pukul 11.30 pagi. Selain daripada tu, dekat dalam aquarium ni kita ada pelbagai jenis ikan, antaranya seperti patin, lampam, pacu, kelah dan sebagainya. Wow, banyaknya dan sangat menarik. Okey, jom ikut saya. Okey, untuk menyambung aquarium ni, kita ada Gallery Wonder Spark. Di Gallery Wonder Spark ini, ianya menekankan elemen seperti cahaya, aqua dan juga angin. Okey, dekat sini ruangnya adalah merupakan gallery pertama sebelum kita masuk ke Pusat Sains Negara. Nak tahu apa yang menarik dekat sini? Jom kita tanya Abang Nasir. Hai, Assalamualaikum Abang Nasir. Macam mana kita nak main bahan pameran ni? Okey, bahan pameran ni berkonsepkan untuk tekanan air. Okey, tekanan air. Kalau kita kenakan gelembung udara pada bahan pameran ni, itu model kapal, kita nampak ramai pengunjung menganggap apabila tekanan gelembung udara ni terkena pada kapal, kapal itu akan bergoyang. Okay. Bergoyang. Tetapi apa yang berlaku? Nak cuba? Okey, saya cuba sekarang. Cuba lagi. Nampak Nampak kapal tu? Kapal tu tenggelam. Karam. Kapal tu boleh karam. Okey, apabila terdapat gelembung udara, kita menghasilkan gelembung udara banyak, mana ketumpatan air itu menjadi kurang. Okey, apabila ketumpatan air kurang, kapal tu akan karam. Itu menyebabkan kapal tenggelam. Wow, menarik bukan? Okey, kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai galeri pameran Wonder Spark ni, anda boleh pergi datang ke Pusat Sains Negara dan juga anda boleh saksikan pelbagai yang menarik dekat sini. Okey, antaranya seperti kita ada juga, kalau anda semua nak saksikan bagaimana merasakan angin kencang, anda boleh datang ke sini. Dan juga kalau anda nak tahu nak main laser tag dan sebagainya, anda juga boleh datang ke sini juga.
Okey. Hai. Sekarang saya berada di galeri yang kedua, iaitu galeri Science Valley. Okey, untuk pengetahuan anda, Science Valley ini dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 2 Julai 2019. Hai Kak Akmal. Hai Taufik. Okey, sekarang saya berada di Science Valley. Mungkin Kak Akmal boleh terangkan apa yang menarik dekat Science Valley ni? Okey, galeri Science Valley ini adalah galeri yang berasaskan teori sains asas dan memfokuskan kepada 4 topik utama, iaitu alam semula jadi, biologi, fizik dan juga kimia. Okey, kandungan galeri ini adalah berasaskan STEM yang selaras dengan core curriculum sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan bahan pembelajaran yang ada di dalam galeri ini adalah berbentuk bahan pameran hands-on interaktif, di mana pengunjung ataupun pelajar dapat bermain dan juga merasai sendiri pengalaman bermain dengan teori sains tersebut. Dengan kata lain, belajar dengan cara yang mudah dan menyeronokkan. Wow, okey, contohnya bahan pameran ni. Kenapa dia terbaring ni Kak Akmal? Okey, ni patung ni sebenarnya simbolik sahaja. Bahan pameran ni kita namakan Zoo in You, di mana pengunjung ataupun pelawat dapat mempelajari apa bakteria ataupun mikrob yang ada dekat bahan pameran tersebut ni, badan kita. Contoh macam mulut, mata, usus ataupun kaki. Oh, apa mikrob yang terdapat dekat badan mereka ni? Jom kita tengok apa mikroorganisma yang ada jom sini kita tengok badan manusia ya. Okey, kita ada skrin sentuh ni. So pengunjung akan dapat melihat contohnya bulu mata. Okey, apa bakteria yang ada dekat ataupun bulu mata pun ada bakteria? Ya, ada. Dan seperti yang kita tahu, mikrob ni adalah sangat halus dan tak boleh dilihat dengan mata kasar. Dan mikroorganisma yang ada nama dia Demodex. Ni Demodex. Dan panjang dia lebih kurang 0.3 hingga 0.4 mm. Wah, sangat kecil dan kita tak nampak dengan mata kasar. Memang tak nampak dengan mata kasar. Wow, terima kasih Kak Akmal di atas penerangan yang cukup baik tadi. Okey, jom saya bawa anda menerokai apa yang berada dekat dalam Science Valley ni. Kalau anda lihat dekat sana, kita ada zon fizik. Dekat sini kita ada zon biologi dan di sebelah sana kita ada zon kimia. Sebelum anda mengakhiri pengembaraan kita di Science Valley, anda boleh scan QR, imbas QR code anda dan sertai kaji selidik kami. Dekat mana lagi saya nak bawa anda semua ya? Wonders Park sudah, Science Valley dah. Dekat mana lagi saya nak bawa anda semua? Okey, nampaknya saya nak bawa anda ke Kids Discovery Place. Sekarang saya dah berada di hadapan Kids Discovery Place. Nak tahu apa yang ada dekat sini? Jom kita tanya Puan Haizun. Hai, Assalamualaikum Puan Haizun. Hai, salam. Okey, sekarang ni saya berada dekat mana? Okey, bilik ni kita namakan sebagai Labs Experiment. Aktiviti yang kita buat kat sini sesuai untuk pengunjung pelbagai umur lah, ataupun boleh buat dengan keluarga. Okey, contohnya dekat sini kita ada modul crime scene kita panggil, yang mana pelawat boleh menyelesaikan jenayah misteri sains forensik. Wow, menarik. Selain tu dekat sini pula kita ada aktiviti origami corona. Okay, macam mana nak jadikan kertas ni? So pelawat perlu buat dia menjadi 3 dimensi. Okay, contohnya macam fesi tengah lipat sekarang lah. Okey, Puan Haizun, untuk masuk ke dalam lab eksperimen ni, agaknya berapa orang yang boleh dimuatkan ke dalam ni? Okay, kebiasaannya kita boleh muatkan seramai 20 orang lah. 20 orang? Ya, tapi sebab tempoh PKPP ni kita hanya limitkan kepada 8 hingga 10 orang sahaja. Kita hadkan kepada 8 hingga 10 orang sahaja. Ya. Wow, sangat menarik. Okey, selain tu Puan Haizun, ada apa lagi yang Puan Haizun nak tunjukkan kepada saya? Kalau tengok bilik kat sebelah, kita ada bilik budding scientist. Nak tahu lebih lanjut, kena tanya Puan Farah. Okey, hai Puan Farah. Okey, Puan Farah. Boleh terangkan kepada saya apa yang menarik dekat sini? Okey, kat sini kita adakan program budding scientist yang mana kita fokuskan untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun sahaja. 4 hingga 6 tahun. Selain daripada itu, kita ada 3 lagi makmal di tingkat 3 dan 1 outdoor lab. Yang tu untuk pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah.
Okey, jika kalau pengunjung-pengunjung ataupun pelawat nak datang ke lab ataupun menjalankan aktiviti di makmal, adakah kita perlu melalui tempahan ataupun walk-in sahaja? Kebiasaannya kita terima tempahan melalui official website Pusat Sains Negara. Tapi buat masa sekarang kita tangguhkan dahulu sebarang tempahan sebab kita masih lagi dalam tempoh PKPP. Jadinya sekarang ni bila tempoh PKPP banyak yang kita tutup. Tapi jangan risau, bila ianya telah diumumkan, anda boleh semak kita punya website ataupun social media kita. Kita dah pun selesai dekat lab eksperimen dan juga Kids Discovery Place. Tapi anda perasan tak, sebelum saya masuk dekat sini, saya telah melalui satu lagi bahan pameran, iaitu Galeri Pameran Eureka. Galeri Pameran Eureka ini mengetengahkan tentang numbers. Apa tu? Jom kita tengok. Hai semua. Okey, sekarang saya berada di depan pentas Science Show. Kalau anda semua pernah saksikan live at PSN kita sebelum ni, kita telah buat eksperimen kita di depan pentas Science Show. So inilah dia pentas Science Show. Untuk pengetahuan anda semua, kalau anda pernah datang ke Pusat Sains Negara, kita akan adakan 2 sesi Science Show. Satu pada pukul 12 tengah hari dan sesi yang kedua, zon ataupun segmen yang kedua pada pukul 3 petang. Jom kita tengok apa yang diorang buat. Api, tolong, api. Wow, menariknya, terkejut saya. Nampaknya banyak sangat demonstrasi yang ditunjukkan oleh mereka. Tapi sebelum anda nak melakukan aktiviti ini, anda perlu pengawasan daripada ibu bapa. Dan kerana kita semua adalah pekerja profesional dan terlatih. Okey, sekarang saya berada di depan Galeri Kids World, alam kanak-kanak. Nak tahu apa yang menarik dekat sini? Jom ikut saya. Hai Min. Hai Taufik. Okey Min, apa yang menarik dekat Galeri Kids World ni? Banyak Taufik. Okey, untuk pengetahuan Taufik, terdapat 2 zon yang menarik di sini. Untuk zon yang pertama adalah khas untuk kanak-kanak yang berusia 4 tahun ke bawah, di mana ia mengetengahkan 5 konsep pembelajaran awal kanak-kanak, iaitu seperti fizikal, kognitif, bahasa, emosi dan juga sosial. Manakala zon kedua ialah untuk khas kanak-kanak yang berusia 5 hingga 12 tahun. Konsep yang diketengahkan di sini adalah seperti logik, matematik, kinestetik, inter and intrapersonal, dan yang paling menarik Taufik, Apa dia? muzik. Muzik, saya suka muzik. Jom, saya pun suka. Saya nak tunjukkan satu bahan pameran yang saya suka di sini. Hai Dila. Hai Dila. Hai Taufik. Hai Dila, jom kita tunjukkan kepada mereka semua macam mana nak main giant piano ni. Jom. Wah, menariknya. Alah, tak puas lah. Boleh mainkan sekali lagi? Lagi sekali boleh Taufik. Okey. Taufik. Okey, terima kasih Lina Nila. Sampai kita jumpa lagi. Menarik kan? Banyak sangat aktiviti yang menarik anda boleh dapat dekat dalam Kids World ni. Dan selain daripada itu, kita ada juga Galeri Magnetic Wall. Kita dah menerokai Galeri Arah 1. Kita dah saksikan Wonder Spark. Saya dah bawa anda menerokai Science Valley. Saya dah bawa anda menerokai Kids Discovery Place, Lab Experiment. Dan kita juga telah saksikan pentas Science Show tadi. Dan juga kita telah baru saja pergi ke Kids World. Banyak benda yang menarik bukan? Jadinya agak rugi kalau anda semua tak ajak keluarga berdatang ke sini, sebab pastinya kami menjanjikan yang terbaik buat anda. Okey, untuk pengetahuan anda semua, selain daripada itu,
kita ada juga kepada anda semua yang duduk dekat utara, contohnya dekat Kedah, dekat Penang kan, yang tak berkesempatan ataupun mungkin terasa jauh untuk datang ke Pusat Sains Negara. Tak apa, jangan risau sebab kita ada juga Pusat Sains Negara Cawangan Utara, iaitu di Alustar Kedah. Okey, untuk pengetahuan anda juga lagi, kita juga ada tim yang kita panggil PSN Troopers, di mana kita bawakan Pusat Sains Negara ke tempat anda. Dan kita ada juga bas pameran yang kita panggil Sign on Wheels. Anda boleh tengok dekat situ. Sangat cantik pemandangan dekat sini. Apa yang menarik juga dekat sini, selain daripada pelawak-pelawak datang untuk merasai ataupun melakukan aktiviti hands-on, man-on dekat sini, cuba anda tengok dekat atas tu. Ini merupakan salah satu tarikan yang menarik dekat Pusat Sains Negara. Bukan sahaja diorang datang untuk bermain dekat sini, malahan ada juga yang ambil gambar dekat sini. Seperti saya. Selain daripada itu juga, ada juga PS Pusat Sains Negara telah terbina di atas keluasan tanah sebesar 20 ekar. Besar tu. Lagi satu saya nak cerita tentang galeri pameran kita dekat outdoor. Tadi saya dah bawakan anda ke galeri indoor, tapi kita ada juga galeri outdoor. Itu yang menjadi tarikan dan keunikan Pusat Sains Negara. Kita ada pameran Sun Wonderland dekat luar. Dekat dalam pameran tu, kita terdiri daripada 10 zon. Antaranya seperti Subterranean Journey, kita ada Garden Herb, Garden of Nature, Focal Point dan Water Plaza. Banyak lagi. So jadinya kalau anda semua nak bermain dengan aktiviti air, anda boleh datang ke Water Plaza. Itu dia Survival Bunker. Tadi kalau anda semua perasan, tadi saya telah tanya dengan Kak Ros, Survival Bunker, berapa harga tiket Survival Bunker? Untuk dewasa, harga Survival Bunker berharga RM4. Untuk kanak-kanak, harga tiket hanya RM2. Jadinya kau nak tahu apa itu Survival Bunker? Itu dia dekat sini kita ada cakap atasi fobia anda. Jadi kalau nak tahu anda fobia terhadap apa, Survival Bunker merupakan galeri pilihan anda. Mengah saya sebenarnya nak cakap kan. Okey. Selain daripada tu, selain anda dah saksikan banyak galeri, kita ada outdoor, indoor, kita ada PSN Troopers, kita ada aktiviti makmal dan sebagainya. Selain daripada itu, kita ada juga kemudahan lain ataupun facilities lain seperti kita ada surau, kita ada cafeteria, kita ada dewan serbaguna, kita ada sport arena, dan juga kalau anda suka membaca, anda boleh datang ke perpustakaan kami. Sekarang saya dah berada dekat galeri yang seterusnya, iaitu Iris. Does radiation exist around us? Kau nak tahu apa yang menarik dekat dalam ni? Jom kita tanya Encik Adam. Assalamualaikum Encik Adam. Waalaikumsalam. Hai. Okey, boleh terangkan kepada saya apa yang menarik dekat sini? Dalam galeri ni ada banyak benda yang menarik. Terutama sekali kita ada 29 bahan pameran dan juga 12 infografik yang menarik untuk anda baca. Dan dalam galeri ni terbahagi kepada 3 bahagian utama. Yang pertama adalah What is radiation? Iaitu pengenalan kepada radiasi ataupun sinaran. Dan bahagian yang kedua adalah tentang Heroes of Radiation, yang mana ia akan menceritakan tentang sumbangan yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh sinaran kepada dunia. Dan bahagian yang ketiga adalah kegunaan sinaran. Dan kegunaan sinaran ada banyak. Salah satunya adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah satu jenis sinaran yang tidak terayan yang mempunyai frekuensi antara 30 Hz sehingga ke 300 GHz. Dan gelombang radio banyak dijumpai pada menara pemancar isyarat telefon dan juga boleh digunakan dalam navigasi kapal dan juga kapal terbang. Ia juga digunakan untuk isyarat radio ketika kita mendengar lagu. Dan anda melihat di TV juga pun menerima isyarat radio. Dan akhir sekali, video yang anda lihat di sini dihantar melalui sinaran gelombang radio juga menggunakan telefon bimbit. Dan berdasarkan kepada gelombang radio, kita telah wujudkan satu bahan pameran interaktif dinamakan sebagai gelombang radio ataupun radio wave. Daripada bahan pameran ini, ia akan membantu anda untuk menguji hipotesis bahawa kekuatan gelombang radio akan menyusut apabila melalui medium yang padat.
Yang pertama, sekiranya anda lihat di sini, kita ada pemancar dan kita ada penerima dan kita ada bacaan. Daripada sini, gelombang radio apabila melalui medium udara, kekuatan bacaan adalah sebanyak 82.5%. Dan apabila medium akrilik diletakkan di laluannya, tiada perubahan ke atas kekuatan gelombang radio. Begitu juga untuk kayu. Juga sama seperti untuk plastik. Tetapi sekiranya gelombang radio melalui medium yang padat seperti aluminium, maka kekuatan gelombang radio telah menyusut sehingga ke 12.5%. Sekiranya keruli dimasukkan dalam laluan, gelombang radio tidak diterima langsung pada penerima di sini. Justru itulah sebab mengapa kita tidak mendapat isyarat gelombang radio apabila kita berada di dalam terowong. Sebab tu kita tak dapat signal. Oh, macam tu. Baru saya faham. Terima kasih Encik Adam di atas explanation itu tadi. Menarik bukan? Kalau anda nak berkesempatan datang ke sini, anda bolehlah saksikan ataupun masuk ke dalam galeri pameran Iris ni. Pasti menarik. Okey, saya nak bawa anda ke galeri mana lagi dekat Alas 2 ni? Kita dah masuk tadi sebagai bangka, kita dah masuk dekat Iris dan juga saya nak bawakan anda anda nampak tak apa yang ada dekat sini di sepanjang susun jalan ni? Okey, sebenarnya ini adalah bahan aktiviti yang bergerak. Ianya boleh bergerak dan juga contohnya kalau kita nak buat aktiviti dekat sekolah ataupun aktiviti dekat mana-mana pun, komuniti dan sebagainya, kita boleh bawa aktiviti ni dan anda boleh merasai sendiri aktiviti ni. Menarik kan? Okey, untuk pengetahuan anda juga, kita akan akan menubuhkan kita akan membawa 2 galeri baru sebenarnya. Tapi saya tak nak beritahu dekat anda lagi. Mungkin cameraman boleh tunjukkan sedikit teaser kepada anda semua galeri apa yang akan datang. Sikit je kita bagi. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh update dekat kita punya website www.psn.gov.my dan juga follow kita punya social media. Dekat situ kita akan update segala info, segala maklumat. Kalau kita ada galeri baru ke, kalau kita ada program ke dan sebagainya. Bila kita cerita tentang program, pastinya kalau anda semua yang biasa datang ke Pusat Sains Negara, kita akan ada selalunya akan ada aktiviti tahunan seperti kita ada Science Fest, kita ada Soki dan juga robot tempur. Tapi lah sebabkan PKP ni kan, banyak aktiviti kita terpaksa kita sekat. Okey, sekarang saya nak bawa anda ke galeri galeri Dinosaur Encounter. Puan Hafiza. Hai Taufik. Selamat datang ke galeri Dinosaur Encounter. Okey, apa yang menarik dekat galeri ni? Okey, galeri Dinosaur Encounter ni terbahagi kepada 2 bahagian. Dino Adventure dan juga Dino AR. Jom saya bawa Taufik mengembara ke Dino Adventure. Dino Adventure. Okey. Berapa keluasan dekat dalam seluruh galeri ni, Puan Hafiza? Okey, keluasan untuk keseluruhan galeri ini adalah anggaran 1,250 meter persegi. Wow, besar tu. Okey, jom kita masuk. Wow, besarnya. Dalam galeri ini menempatkan 18 ekor dinosaur yang terdiri daripada 9 spesies. Antara spesies yang ada adalah Tyrannosaurus, Brachiosaurus, Velociraptor dan sebagainya. Wow, kalau kita tengok saiz dinosaur sebesar ni, adakah ianya merupakan saiz dinosaur yang kita dinosaur sebenar? Saiz sebenar? Ya, Taufik, ini adalah saiz sebenar. Memang sangat besar, Taufik. Wow. Lagi satu, Puan Hafiza, betul ke dinosaur ni ada dekat Malaysia? Betul, Taufik. Dinosaur pernah dijumpai di negeri Pahang. Ini adalah berdasarkan penemuan ahli paleontologi dengan kerjasama Universiti Malaya dan juga Jepun. Dekat Malaysia pun ada dinosaur, tapi dekat Pahang, betul kan? Ya, betul tu, Taufik. Jadi ada apa lagi dekat sini? Okey, di sini juga kita menawarkan persekitaran gunung berapi dan juga tulang dinosaur. Wow, menariknya. Mungkin kita boleh pergi ke sana? Okey. Jom saya bawa Taufik ke galeri AR. Okey, kita nak pergi ke galeri AR pula.
kenapa kita tak boleh menyentuh dinosaur ni? Kita tak boleh sentuh Taufik kerana ia akan merosakkan struktur kulit dinosaur tu. Oh, sebab itulah kita tak boleh menyentuh dinosaur ni. Ya, betul. Okey. Hai. Okey. Mungkin Puan Hafiza boleh terangkan kepada saya harga tiket. Berapa harga tiket nak masuk ke galeri pameran ni? Okey, harga tiket untuk masuk ke galeri ni sangat berpatutan Taufik. Wow, berapa tu? Untuk dewasa hanya RM15 dan untuk kanak-kanak RM12. Untuk kanak-kanak bawah 3 tahun ke bawah percuma tau. Wow, bukan senang kita nak dapat saksikan dinosaur depan mata kita secara realiti. Tiket untuk dinosaur ni boleh didapati di kaunter Pusat Sains Negara. So jadinya kalau anda nak masuk ke galeri Dinosaur Encounter ni, anda boleh beli tiket dekat kaunter tiket bawah tadi. Jom Taufik. Jom. Hai. Okey, sekarang ni saya nak buat apa? Taufik kita boleh cuba tengok macam mana struktur pada dinosaur T-Rex ni melalui tab. Oh, wow. Okey, cuba anda tengok dekat sini. Anda tengok tadi rangka kan? Tapi ianya seolah-olah seperti berada di depan anda. Okey, adakah saya perlu tekan ni? Wow. Mengagumkan kan? Wow, sangat menarik. Selain daripada tu, apa yang kita boleh dapat dan apa lagi info yang kita boleh dapat dekat dalam aktiviti ni? Antara maklumat yang kita boleh dapat melalui aktiviti ini adalah kita dapat mengetahui struktur tulang yang terdapat daripada dinosaur ni. Sebagai contoh, apa antara maklumat yang kita boleh dapat, Puan Hafiza? Fungsi setiap tulang yang terdapat pada dinosaur ni, dan juga kita juga dapat mengetahui nama-nama untuk setiap tulang ni. Oh, jadinya sambil anda berhibur, anda boleh belajar juga. Okey, Puan Hafiza, selain daripada tu apa lagi yang ditawarkan dekat dalam galeri Dinosaur Encounter ni? Okey, antara yang menarik lagi di Dinosaur Encounter adalah pameran Walking with Dinosaur. Yang mana dengan kita boleh berjalan dengan dinosaur? Ya, dengan menggunakan teknologi augmented reality, pengunjung akan dibawa mengembara ke alam dinosaur melalui paparan skrin 15 kaki inci tinggi dan 30 kaki lebar. Sangat besar Taufik. Wow, jadinya kalau anda semua nak datang atau berkunjung ke Pusat Sains Negara, jangan lepaskan peluang untuk masuk ke galeri Dinosaur Encounter. Terima kasih Puan Hafiza. Okey, nampaknya sampai di sini sahaja 360 Science Tour kita. Kita dah bawakan anda menerokai orang kata lebih kurang 80 ke 90% apa yang berada di Pusat Sains Negara ni. Okey, dan jadinya kalau anda semua yang berpeluang ataupun akan datang untuk datang ke Pusat Sains Negara, anda boleh datang ke Pusat Sains Negara, tapi tunggukan pengumuman rasmi daripada kami bila Pusat Sains Negara akan dibuka semula. Dan jangan lupa follow kita punya social media, Instagram, Twitter dan Facebook, type sahaja Pusat Sains Negara, dan juga subscribe YouTube channel Pusat Sains Negara Official. Kalau saya dah membawa anda menerokai galeri indoor, mungkin minggu depan saya bawa anda menerokai galeri outdoor pula, Science Wonderland, siapa tahu. Okey, semua kita berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, bye.